Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya kepada semua penonton Let's Studio sekalian. Aku Muhammad Khairi Najmi dan dalam video kali ini kita akan pergi kepada tajuk ciri-ciri tamadun Mesir Purba. Okey, kita dah belajar ciri dan sumbangan tamadun Mesopotamia dalam video-video lepas dan kali ini kita akan teruskan kepada tamadun yang kedua iaitu tamadun Mesir Purba. Baiklah, ciri pertama adalah kehidupan di bandar. Kehidupan di bandar adalah ciri yang penting dalam tamadun Mesir Purba kerana di bandarlah adanya kediaman Firaun dan terletaknya pusat pemerintahan Mesir Purba, kerajaan Mesir Purba. Bandar juga berfungsi sebagai pusat keagamaan dan pelabuhan. Antara contoh bandar dalam tamadun Mesir Purba adalah bandar Tinis dan Heliopolis. Tinis, Heliopolis. Korang ingat dua ni je. Okey, yang kedua adalah kehidupan berorganisasi dan sistem pemerintahan. Dua ni lebih kurang dan berkait antara satu sama lain. Raja ataupun Firaun dalam tamadun Mesir Purba, dia berkuasa mutlak dan dianggap suci. Firaun dia akan dibantu oleh pegawai kerajaan, pembesar dan rahib. Dan mereka ni adalah golongan kedua lah dalam hierarki masyarakat. Golongan ketiga pula adalah rakyat biasa dan golongan keempat ataupun yang terakhir adalah hamba. Macam biasalah dalam semua tamadun tamadun awal, golongan terakhir mestilah hamba. Okey. Kalau pada zaman sekarang kita ada gerakan ideologi feminis untuk mengangkat martabat wanita. Tapi pada zaman kerajaan Mesir Purba ni pun dia dah angkat juga wanita, iaitu seorang Firaun. Dia angkat seorang wanita sebagai Firaun, iaitu Firaun Hatshepsut. Firaun Hatshepsut ni adalah Firaun perempuan pertama dalam tamadun Mesir Purba. Banyak jugalah jasa Firaun ni dalam sejarah tamadun Mesir Purba ni. Dan kebanyakannya dia dalam bidang pertanian. Contohnya Firaun Hatshepsut telah membina terusan untuk memangkin sektor pertanian tamadun Mesir Purba. Baiklah, yang ketiga kita ada pengkhususan kerja. Antara kerjaya dan industri yang wujud pada tamadun Mesir Purba dulu adalah contohnya penenunan, pembuatan tembikar, ekspor tekstil dan lain-lain lagi. Sungai Nil juga menyumbang kepada industri dan ekonomi Mesir Purba. Bagaimana? Dengan berlayarnya kapal-kapal dagang dan pedagang-pedagang yang lalu, dia akan berhenti ataupun berlabuh di bandar pelabuhan Tinis, Heliopolis semua itulah untuk berehat dan berdagang. Baiklah, yang keempat kita ada kepercayaan dan agama. Tamadun Mesir Purba mengamalkan kepercayaan politism. Kalau tak ingat, politism ni adalah kepercayaan kepada banyak Tuhan. Konsep Tuhan dalam tamadun Mesir Purba, dia dikaitkan dengan unsur alam. Satu contoh lah, Tuhan Amun dalam tamadun Mesir Purba. Dikatakan dalam tamadun Mesir Purba, Tuhan Amun ni adalah Tuhan angin. Dia Tuhan angin lah. Ada banyak lagi Tuhan Ra. Tak silap Tuhan Ra tu Tuhan matahari rasanya. Dan masyarakat Mesir Purba juga percaya kepada kehidupan selepas mati. Dan oleh sebab itu, mayat-mayat dia akan ditanam dengan harta mereka dan diawet. Kepercayaan pada kehidupan selepas mati ni banyak. Dalam agama Islam pun ada juga, tapi bukan kehidupan di dunia, kehidupan di alam lain. Okey, ciri yang terakhir adalah sistem tulisan. Okey, tamadun Mesir Purba menggunakan suatu sistem tulisan yang sekarang ni kita panggil sebagai hieroglif. Ada dua lagi sistem tulisan selepas hieroglif, iaitu sistem demotik dan hieratik.
sistem hieroglif dulu, baru dia proses evolusi lah. Dia daripada sistem hieroglif, dia berevolusi kepada hieroglif, dan daripada hieroglif dia berevolusi lagi kepada sistem tulisan demotik. Fungsi tulisan adalah untuk menyimpan rekod, contohnya rekod cukai, pertanian, jual beli dan sebagainya. Okey, satu fakta lah menarik cara sebenarnya sejarawan tak tahu tau sistem tulisan hieroglif ni macam mana nak baca. Ni bukan dalam buku sejarah. Rasanya tak ada dalam buku sejarah. Okey. Jadi bagaimana mereka merungkai sistem tulisan ni? Ni sebenarnya ada satu batu dipanggil batu Rosetta yang ditemui pada tahun, tak ingat tahun berapa, tapi ditemui oleh askar Perancis kalau tak silap. Pada batu tu tercatat 3 jenis tulisan, iaitu tulisan demotik, hieroglif dan juga tulisan Greek. Tulisan demotik dan hieroglif tak ada seorang pun sejarawan yang dapat baca betul-betul. Dia boleh baca sikit-sikit je lah. Contohnya nama Firaun tu, itu dia memang dapat tangkap lah. Tapi macam bahasa biasa ataupun tulisan biasa, mereka tak dapat nak tafsir sebenarnya. Tapi tulisan Greek, mereka ada pakar, ada sejarawan yang pandai dalam bahasa Greek. Jadi penemuan batu tu telah merungkai lah sistem tulisan hieroglif ni. Dah lama dah. Dan boleh Google, sekarang batu tu ada dekat Museum British Museum UK. Okey, kita akan masuk pula kepada sumbangan tamadun Mesir Purba. Okey, tamadun Mesir Purba ni sumbangan dia tak banyak macam tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia itu sampai dah nak melebih kertas. Okey, pertama sekali sumbangan tamadun Mesir Purba adalah dalam bidang seni bina, iaitu seni bina piramid, dan sehingga hari ini piramid ni dikagumi oleh masyarakat dunia. Piramid ni juga dia tersenarai sebagai salah satu dalam senarai 7 keajaiban dunia. Betapa hebatnya sumbangan tamadun Mesir Purba ni, sampai sekarang kita ada lagi. Boleh dikekalkan, tak reput, tak hancur. Kalau rumah kalau rumah biasa dah hancur agaknya. Baiklah, sumbangan kedua adalah dalam bidang pendidikan. Tamadun Mesir Purba telah menemui cara untuk menghasilkan kertas daripada pokok papirus. Ada juga sistem tulisan dalam tamadun Mesir Purba, iaitu hieroglif, seperti yang aku dah cakap tadi. Dua benda ni, iaitu sistem tulisan dan kertas, adalah amat penting untuk dalam urusan kerajaan. Macam aku cakap tadi, rekod cukai, jual beli, semua tu penting lah. Ilmu geometri, matematik dan sains juga diajarkan kepada anak-anak golongan bangsawan. Ini bertujuan untuk melahirkan pegawai kerajaan. Anak-anak orang kaya ni kan, dia akan diajar ilmu-ilmu lah. Macam aku cakap tadi, ilmu matematik, ilmu sains, geometri. Dan dia akan bila dah lulus, dia akan dilantik sebagai pegawai kerajaan. Pegawai dalam kerajaan tamadun Mesir Purba. Last kali kita ada perubatan, dalam bidang perubatan. Okey, pengamal perubatan dalam tamadun Mesir Purba ni, dia ada taraf yang agak tinggi lah. Kalau macam sekarang ni, pengamal perubatan ni doktor lah. Tugas mereka selain merawat orang adalah untuk memumiakan mayat. Yang mana aku dah cakap tadi, masyarakat Mesir Purba ni percaya kepada kehidupan selepas mati. Jadi pengamal perubatan ni lah yang bertanggungjawab untuk memumiakan mayat dan memumiakan mayat lah. Okay. Itu saja untuk video kali ini, iaitu sumbangan dan ciri dan sumbangan tamadun Mesir Purba. Like, share dan subscribe pada channel Let Studio. Kongsikan kepada rakan.
Dan selamat Hari Raya. Assalamualaikum.